Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang subtopik 3.5 menghasilkan visi, misi dan objektif bagi perniagaan tertentu. Okey. Jadi, misi, visi dan objektif sesebuah perniagaan ini ditetapkan supaya menjadi panduan kepada pihak pengurusan perniagaan dalam mencapai tujuan perniagaan. Okey. Indikator. Dia mesti ada indikator. Indikator maksudnya petunjuk. Okey. Yang boleh digunakan untuk mengukur okey, prestasi perniagaan. Okey, dia ada 7, iaitu titik pulang modal, pertumbuhan, pemaksimuman keuntungan, daya saing, share pasaran, jualan dan penyediaan perkhidmatan. Jadi, semua perkara yang terdapat dalam visi, misi dan objektif ada tujuannya tersendiri yang menunjukkan kepentingan penetapannya dalam perniagaan. Okey, baik. Kita boleh tengok rajah yang diberikan. Okey. Jadi, apabila ditanya tentang faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menghasilkan visi, misi dan objektif perniagaan. Okay, ada 7 faktor. 7 faktor ini adalah indikator. Okay, indikator. Apakah indikator? Maksudnya, indikator yang menunjukkan bahawa visi, misi, objektif perniagaan itu telah pun tercapai. Kalau kata indikator itu ditunjuk sebaliknya, maka visi, misi, objektif tidak tercapai. Okey, jadi visi, misi, objektif sebelum nak menghasilkan visi, misi, objektif, indikator-indikator inilah yang perlu diambil kira. Okey, baik, kita mulakan dengan titik pulang modal. Titik pulang modal Okay. Titik pulang modal ini adalah satu kaedah atau teknik untuk merancang dan mengetahui hasil yang diperoleh bersamaan dengan jumlah kos yang ditanggung. Kita kalau kata orang kampung, kita kata balik modal. Balik modal ini adalah titik pulang modal. Macam mana yang dikatakan dengan balik modal ini? Okay. Macam mana yang dikatakan dengan balik modal? Okay. Balik modal ini bila jumlah hasil kita ataupun jualan kita bersamaan dengan jumlah kos yang kita keluarkan. Itu balik modal lah. Maksudnya, kita tidak mengalami sebarang kerugian dan kita tidak mengalami sebarang keuntungan. Okey? Baik. Jadi, kita tengok rujuk kepada Rajah 3.1 ni yang diberikan. Okey, 3.1 ini. Okey. Kamu boleh nampak bahawa rajah ini, okey, dia ada dua line. Dua garisan. Okay, dua garisan. Garisan yang pertama warna biru, nama dia jumlah kos. Garisan yang kedua jumlah hasil, warna pink. Jadi kalau kamu nampak, okey, apabila kuantiti dihasilkan, okey, kuantiti banyak kuantiti dihasilkan, okey, jumlah hasil akan turut meningkat. Begitu juga dengan jumlah kos turut meningkat. Okey? Baik, tapi pasal apa kos ini dia tidak bermula daripada kosong. Tapi dia bermula dari takat-takat tertentu. Okey? Dia bermula dari takat tertentu. Nampak di sini kalau kamu tengok okey. Pasal apa dia bermula di atas ni? Okey, kalau ikutkan bila kita berniaga kan, kalau kita berniaga kos, contohnya kita berniaga burger. Okey. Kalau kita berniaga burger, barulah kos bahan tu semua dikeluarkan. Betul tak? Okey. Kalau kita tak berniaga burger, maka kos bahan, telur apa semua tu kita tak perlu keluarkan. Betul? Okey. Tapi pasal apa? Okey. Kos ini dia berada di atas. Sebab kos terdiri daripada kos tetap dan juga kos berubah. Kos berubah tu yang macam kita tadilah. Kalau kita jual burger,
maka kita keluarkanlah apa kita kena beli apa daging dia, kita kena beli roti dia, telur dan sebagainya. Tapi kalau kita tak jual burger, kita tak payah beli roti, tak payah beli telur dan sebagainya. Okey, itu adalah kos berubah. Kos berubah ni adalah kos yang berubah mengikut kuantiti yang dihasilkan. Semakin banyak kuantiti yang dihasilkan, semakin meningkatlah kos berubah tersebut. Satu lagi adalah kos tetap. Kos tetap itu adalah kos yang kita terpaksa bayar walaupun kita tak jual. Walaupun kita tak jual, kita terpaksa bayar. Okay? Contoh macam apa? Macam perniagaan burger tadi, yang kita terpaksa bayar adalah lesen perniagaan. Walaupun kita tak berniaga 5 bulan ke, 6 bulan ke, 7 bulan ke, kita tetap perlu bayar lesen perniagaan tersebut. Jadi itu adalah kos tetap. Kos tetap. Tak berniaga pun kena bayar juga kos itu. Itu dipanggil kos tetap. Kos tetap. Jadi kos tetap itulah yang menyebabkan garisan biru ini dia berada di atas. Pasal apa? Dia kata walaupun dengan kosong kuantiti kosong, tapi perniagaan itu terpaksa menanggung sedikit kos. Yang inilah dipanggil kos tetap dekat sini ni. Dipanggil kos tetap. Jadi sebab tu garis biru ni bermula di sini. Macam inilah. Okey. Jadi macam mana yang nak dikatakan untung ataupun rugi ataupun balik modal? Okey. Apabila garis biru dan garis pink ini bertemu, disitulah dipanggil titik pulang modal. Titik pulang modal kita ini, kita tidak tengok kepada tingkat harga, tapi kita tengok kepada berapa kuantiti. Jadi Q1 ini mewakili kuantiti titik pulang modal. Jadi maksudnya, sekiranya kita nak mendapatkan balik modal, kita perlu menghasilkan Q1 unit. Contohlah kalau Q1 ini mewakili 10,000 unit. Jadi kita kena hasilkan 10,000 unit untuk dapat balik modal. Kalau kita hasil kurang daripada 10,000 unit, kita akan dapat rugi. Kalau kita hasilkan lebih daripada 10,000 unit, kita akan dapat untung. Itulah maksudnya titik pulang modal ini. Okey? Baik. Kita tengok macam mana kita nak kira titik pulang modal. Nampak? Dia ambilkan kos tetap. Ini formula yang telah diberi. Kos tetap bahagi dengan harga seunit tolak kos berubah seunit. Jadi kita kena tahulah apa kos tetap kita, apa harga seunit barang kita, dan berapakah kos berubah seunit kita. Contoh yang diberikan, syarikat sukan maju, dia membekalkan bola sepak di kedai-kedai runcit seluruh negara. Syarikat ini menanggung kos tetap sebanyak 500,000 unit. Maksudnya kalau kata dia tak berniaga, dia tidak hasilkan sebarang bola, dia tetap kena bayar RM500,000. Itu dia. So, harga sebiji bola dijual pada harga RM100 dan kos berubah seunit ialah RM75. Jadi, macam mana kita nak buat pengiraan titik pulang modal ini? Jadi, kita gunakan rumus 500,000 bahagi 100 ini adalah harga seunit, tolak kos berubah seunit RM75. Jadi, untuk mendapatkan balik modal bagi syarikat sukan maju ni, mereka perlu menghasilkan 20,000 biji bola sepak. Kalau kata mereka hasilkan 18,000 sahaja, maka mereka mengalami rugi. Kalau mereka menghasilkan 25,000 biji bola sepak, mereka akan dapat untung. Jadi inilah dia. Okey. Baik, kita tengok kepada indikator yang kedua. Indikator yang kedua adalah pertumbuhan perniagaan. Pertumbuhan perniagaan merujuk kepada hasil yang meningkat dari semasa ke semasa untuk mencapai matlamat perniagaan. Okey, macam mana yang kata pertumbuhan perniagaan ni? Maksudnya
kita akan dapat, kita nampak apakah faedah kita ni meningkat. Apa yang kita dapat tu meningkat, hasil kita mendapat meningkat. Itu dipanggil pertumbuhan perniagaan. Jadi pertumbuhan perniagaan ini menjadi asas kepada perkembangan perniagaan pada masa hadapan. Okey. Perancangan yang boleh diambil bagi meningkatkan hasil jualan adalah seperti berikut. Ini perancangan dia. Yang pertama, kita boleh buka ataupun kita rancang membuka cawangan yang lebih banyak. Okey, sebab apa buka cawangan lebih banyak? Sebab kita boleh mendapat hasil jualan, okey, yang lebih banyak. Okey. Dan keuntungan boleh dijadikan sebagai modal pelaburan untuk buka cawangan perniagaan. Bila buka cawangan perniagaan, okey, kita akan ada hasil jualan yang lebih banyak, maka untung kita pun akan lebih banyak. Contoh syarikat-syarikat yang banyak membuka cawangan adalah Mr. DIY dan juga Speakmart. Okey? Baik. Pada masa akan datang, perniagaan akan berjaya meningkatkan keuntungan dan boleh menaikkan nilai perniagaan dalam industri itu. Itu sebab tu orang kenal Mr. DIY, orang kenal Speakmart. Yang kedua, kita boleh besarkan perniagaan sedia ada. Okey, besarkan perniagaan sedia ada ni macam mana? Okey, kita boleh kita kembangkan perniagaan kita. Besarkan maksudnya kita tak tambah cawangan, tapi cawangan yang sedia ada tu ataupun kedai yang kita sedia ada tu, kita upgradekan dia. Okay, kita upgradekan dia. Kita tambahkan kuantiti jualan. Okay, kuantiti jualan kepada perniagaan kita. Okay, jadi bila hasil jualan meningkat, dia akan para peniaga mempunyai keyakinan tinggi untuk terus melaburkan modal. Okay. Jadi, objektif semuanya adalah untuk memaksimumkan keuntungan. Kamu boleh tengoklah tentang mudah duk main ni macam mana. Okay. Yang ketiga, kita akan pergi kepada memaksimumkan keuntungan. Okay. Maksimum keuntungan matlamat utama sesebuah organisasi perniagaan. Okay. Maksudnya, mendapat keuntungan yang tinggi hasil daripada penggunaan sumber perniagaan termasuk bahan mentah, modal insan, teknologi dan keusahawanan yang cekap. Okay. Konsep kecekapan ialah kemampuan memaksimumkan hasil dan meminimumkan kos. Ini maksudnya. Nak dapat untung maksimum, mesti kita maksimum hasil dan kita minimumkan kos. Okey? Baik. Itu sahaja yang kita akan belajar untuk hari ini. Okey. Nanti kita akan sambung lagi 4 faktor atau indikator di masa yang akan datang. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.